Ramai orang takut lah sebab AI ni dia kata nampak macam AI ni boleh membunuh career manusia dan sebagainya. Bagi saya lah, in the next 5 years, AI will not replace us, but human with AI will definitely replace us. Maksudnya, AI ni dia tak akan ganti tempat kita, tapi orang yang pandai AI, orang yang apply AI, orang yang guna AI ni akan ganti kita. Macam mana contohnya? Ramai yang fotografer ke, designer ke, dia takut kan, contoh orang yang guna AI ni akan gantikan tempat dia. Bagi saya tak. Sebab satu lagi saya suka guna ayat ni ialah AI is just a tool. A fool with a tool is still a fool. Orang tu pandai macam mana AI sekalipun, pandai ChatGPT ke, pandai Midjourney ke, tapi kalau dia tak tahu terminologi, contohnya kalau kita nak prompt gambar guna Midjourney, kita gunakan terminologi. Contohnya ayat macam bokeh, ayat macam apa lagi, depth of field dan sebagainya. Semua term-term tu hanya fotografer yang tahu, fotografer yang boleh buat. So jangan takut sebab bagi saya sekarang ni dia tak akan gantikan kita, at least sehingga dia mencapai AGI. Macam tahun lepas 2023, saya boleh katakan the year of AI introduction. Maksudnya walaupun AI ni bukanlah benda baru, AI ni kalau kita pusing ke belakang, dia dah lama dah. Sejak tahun 1930-an, 1940-an dah ada AI. Dan dia naik dan turun. Dia punya macam trending tu naik turun dan turun. Contoh, before wujudnya ChatGPT sebenarnya ni, kita dah ada zaman AI kita, iaitu pada waktu di mana mula-mula muncul Siri, apa lagi, Hey Google, itu semua AI tu kan. Dan lepas tu kita ada zaman Abang Tesla contohnya kan. Tesla tu pun adalah AI ataupun we call it as autonomous driving. Okay? Dan sekarang ni kita ada macam ChatGPT. Bagi saya, benda ni dia naik, dia start bila bermulanya ChatGPT pada November 2022. Okay? Sebab sebelum tu, AI ni mungkin orang-orang yang pandai computer science, orang-orang yang mungkin pandai programming, dia guna AI kan. Bila adanya ChatGPT, so orang awam macam kita pun boleh start guna AI. Tapi sebenarnya benda yang kita tengah guna ni bukan AI per se macam secara total. No. Dia adalah subset. Dinamakan sebagai generative AI. Okay, so itu yang kita guna sekarang ni. Sebab AI ni antara dia punya kelebihan ni adalah dia dapat meningkatkan productivity kita. Contohnya kalau dulu kita kena buat kerja mungkin 2 jam ataupun mungkin 2 hari baru siap. Bila ada AI ni kita boleh siapkan mungkin dalam masa 20 minit, maybe 10 minit sebab dia mempercepatkan. Bagi saya sekarang ni memang AI tak boleh 100% replace kerja kita. Contohnya macam kita nak buat copywriting. Kita tak boleh lah just prompt dekat ChatGPT, minta dia buat satu copywriting and then kita terus copy and paste letak dekat Facebook. Tak boleh. Sebab dia masih belum we call as final product. Kita mesti kena tengok dulu, baca dulu semuanya. So jangan takut pasal AI ni sebab as for now lah bagi saya orang yang pandai AI itu yang akan gantikan kita. So apa anda kena buat? Okay, first step saya rasa kalau anda ada sedikit macam investment anda boleh buat, langganlah ChatGPT, especially ChatGPT Plus. Kat situ belajar sebab ChatGPT ni bagi saya dia boleh buat banyak benda. Dia boleh buat copywriting, dia boleh buat gambar sebagainya. Belajar dan juga cuba apply. Itu yang saya rasa macam ramai yang takut sebab apa? Sebab mereka tak guna lagi, mereka tak try lagi, mereka rasa macam benda tu susah. Bagi saya sepanjang saya gunakan ChatGPT ke ataupun Gen AI ni, dia tidaklah sesusah zaman kita nak belajar social media marketing. Dulu nak belajar Facebook Ads saya rasa lagi susah. Sekarang ni AI ni sebabkan dia gunakan konsep chat, contohnya macam ChatGPT kan, ataupun dia guna konsep prompt, semua orang boleh buat. Semua orang dah boleh prompt, semua orang boleh bagi arahan sebagainya. Nak faham konsep ChatGPT ni, anda kena ibaratkan ChatGPT ni sebagai seorang budak praktikal. Budak praktikal yang sangat-sangat pandai. So dia tengah praktikal dengan anda. So bila dia praktikal dengan anda, apa yang anda kena buat? Anda kena bagi dia arahan. So dalam bahasa AI we call as prompting ataupun prompt. Arahan tu pula, kalau kita suruh budak praktikal tadi, dia buat photo state, dia boleh buat. Dia buat apa lagi? Baca kopi, dia boleh buat. Hantar surat, dia boleh buat. Sebab dia budak pandai. So kalau kita suruh dia buat contohlah paperwork untuk menghasilkan income bagi company, let's say tambah lagi income 1 juta, mungkin dia boleh buat. Tapi apa yang dia perlukan? Dia perlukan arahan. Arahan daripada kita. Contohnya, okay, kau buat A, B, C, D. Sebab budak ni dia pandai tapi dia tak ada pengalaman kerja. Sama macam AI. Dia pandai. AI ni telah dilatih, we call as pre-train. Pre-train tu bermaksud ChatGPT ni dah ditrainkan dengan data yang besar. So kita yang kena suruh. So ada satu istilah yang menarik, we call as garbage in, garbage out. Ramai yang komplain, alamak ChatGPT ni tak ada apa lah, macam aku prompt dia biasa je keluar. Sebab garbage in, garbage out. Kita bagi arahan yang teruk, confirm akan keluarkan benda yang teruk. Contohnya kita seorang majikan kan, kita tak ada pengalaman dalam bidang tu. So arahan kita pun biasa-biasa. Of course output dia pun biasa-biasa. So ingat AI is just a tool. A fool with a tool is still a fool.